Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni kita nak bincang pasal banjir kawasan-kawasan rendah yang ada di Kampung Alun Maghboh dan juga Batu Putih. Saya fokuskan kepada Kampung Alun Maghboh lah, kerana Kampung Alun Maghboh ni kita dalam rekod kita ada 19 keluarga yang pernah berpindah kerana banjir. Di Batu Putih itu kawasan dia tinggi. Jadi Kampung Alun Maghboh ni, kalau kita tengok sejarah dia, pembukaan dia, masa buka hari tu memang kerajaan telah mewartakan kawasan ni kawasan pertanian sawah padi. Dia kawasan yang rendah. Jadi tak hairan lah kalau kawasan ni akan naik air semua. Memang dia kawasan air. Dan saya pun sepanjang saya duduk di Alun Maghboh ni, kita gali je tanah tu, memang dalam beberapa kaki tu memang jumpa air lalu lah. Dia memang kawasan dia rendah. Dan masa saya dapat tanah tu pun, tambung banyak. Memang buat kerja tambung banyak lah untuk bagi dia tinggi. Tu pun tak sama ereh lagi dengan jalan. Jadi kalau kita tengoklah kawasan Alun Maghboh ni, jalan-jalan dia ni, kalau hak sebelah ni lah, hak sebelah ni dia lebih tinggi daripada tapak rumah penduduk. Sebab tu dia punya kolom ni dah jadi macam ke tapak sawah. Kalau hujan berlaku, dia akan takung air. Sebab orang yang mari first dulu, yang awal-awal tu, memang dia akan buat atas tanah asal. Hak mari kedian ni, alhamdulillah dah tambung belaka dah ni. Hak ni memang bebas air lah, pasal dia sama ereh dengan jalan dah. Okey, itu dia daripada Alun Maghboh. Dan dalam rekod kita pada tahun 2019, kita ada 9 orang yang telah mendaftar. Kawasan ni memang pindah ni. Hak daftar ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kawasan ni memang pindah. Hak ni pun pindah. Hak ni pun pindah. Hak ni pun pindah. Hak ni pun pindah. Okey, hak ni dia memang blok air lah. Memang air. Hak ni air daripada alur ni naik. Dia kawasan rendah. Hak sini air alur. Air alur melimpah naik ke jalan. Okey, kemudian hak sini air Sungai Dungong. Air Sungai Dungong melimpah naik. Dan dia ada lagi belah ni. Belah ni. Hak ni air Sungai Dungong naik ke jalan. Itu dia yang kita kena pastilah tu. Jadi kita nak tengok kawasan hak memang air akan naik, yang sepanjang pemerhatian kita buat pemerhatian peringkat kampung lah. Saya tengok kita boleh simpulkan di sini. Okey, kalau kita tengok Google 3D, kita nampak kawasan ni dia lekuk. Kawasan ni dia lekuk. Dia lebih rendah berbanding kawasan lain. Ni kawasan yang lebih lekuk. Okey, air yang mengalir di sini. Tu. Okey, yang pertamanya daripada Parit Pertanian Alun Maghboh. Hak ni adalah inisiatif kerajaan. Kerajaan buat. Benda ni asalnya tak ada. Memang tak ada. Tak pernah wujud. Dan masyarakat situ memohon untuk diadakan parit ni bagi mengeringkan air-air hak ada dalam kebun-kebun pertanian ni. Jadi air keluar ikut ni. Ni kawasan rendah. Air pun keluar ikut ni. Air daripada Batu Putih. Okey, kemudian yang kedua, Sungai Dungong. Hak ni original alam semula jadi daripada Tokah, kawasan pertanian Tokah apa semua, dia akan masuk sini. Kemudian dia pergi kepada Sungai Dungong hak besar tu lah. Okey, bila berlakunya hujan, bila hujan mari, musim hujan je. Bila hujan mari, kalau sehari dua tak jadi apa, ni musim bulan 12 ni, musim 11, 12, 1 ni. Bila hujan mari, ni kawasan yang bertanda ni, ni akan lebih banyak air berbanding kawasan lain.
Ni akan lebih banyak air. Itu saya akan buat tadi. Kawasan ni dia akan melimpah naik ni. Tengok ni jalan raya. Ni jalan raya, sini dia akan terputus sebab air daripada alur ni naik. Ni kalau banjir besar ni. Kemudian belah ni pula, sebahagian daripada penduduk kampung yang duduk sini tadi, dia akan pindah pasal air sampai sini. Dan dia kering mula kat Sipang Kedah Moteh ni. Ni Kedah Kati ni, ni Kedah Moteh. Kemudian ni kering sampai ke Darul Ansar. Dia kering, boleh keluar lah. Sini je dia akan putus. Dia akan putus sini. Baik. Jadi petok-petok rumah ni pula, dia akan mengalami air bertakung dalam ni. Dia dah jadi petok sawah. Jadi antara yang kita telah buat ialah memasang kalbok. Kalbok ni, orang kampung panggil kalbok. Kalbok ni kita pasang dah sebanyak mana dah. Daripada kerajaan dulu pun pasang juga. Kita tahun 2018 ada pasang juga, 2019 pun pasang juga, tahun ni pasang lagi. Sekarang kita dah ada 12 hotel dah, termasuk satu lagi di sebelah sini, Rumah Senung. Rumah Senung ni kerajaan pasang, pejabat daerah pasang. Rumah Senung sini ada hotel lagi. Banyak dah kalbok kita pasang bagi memastikan air daripada semua kawasan ni boleh mengalir turun ke bawah ni. Sebab air dia turun ke sini, turun ke bawah, masuk dalam ni. Hak ni dia bagi dua, mari sini, mari ke sungai se, mari ke belah alur se. Jadi kita semua air ni akan mengalir daripada rumah ke rumah sampailah last sekali dia akan masuk ke alur ni. Okey. Jadi kerana itu dalam tempat-tempat ni dia yang ada air ni tak apalah tu, boleh potong. Kemudian kita ada pasang juga selepas kalbok jambatan. Kita ada 3 jambatan. 3 jambatan yang kita ada. Yang pertama di Kedah Kati, yang kedua ada di sebuah lorong di sebelah Kedah Moteh, dan yang ketiga di Darul Ansar ada jambatan situ. Ada 3 dah jambatan. Hak dibina untuk memastikan air tu cepat keluar, mai keluar. Okey. Jadi kalau kita tengok keadaan gini, kita boleh tahulah sistem longkang ni dibina oleh majlis. Kok maklumat daripada majlis perbandaran, dia bina longkang ni, longkang besar untuk ambil air daripada kawasan ni, kawasan Batu Putih ni dan perumahan-perumahan ni. Dia akan mari sini. Air yang paling banyak akan berkumpul di kawasan perumahan ialah di rumah Mi Jepung ni. Mi Jepung pula dah. Air yang paling banyak akan berkumpul di kawasan rumah Mi di sini. Jadi dia akan salur pula ke lokang utama ni, barulah keluar ke alur. Okey, situ. Kemudian macam ke rumah Pak Lang sini ni, ni sebab orang Nambung Melaka dah kiri kanan, dia jadi sekat air. Tapi walau macam mana hujan pun sekalipun, biasanya air ni dia akan bergerak juga, sama ada diserap masuk dalam tanah, dan dia akan bergerak ke bahagian alur ni, dalam tanah lah tapi makan masa dah sikit, lambat. Kalau kita tengok inilah air dia akan mari gini, dia akan menuju ke sini, pasal sinilah paling rendah. Baik, dia akan keluar ke sistem sungai kita. Baik, kemudian ada melalui pemerhatian kita lah, ada beberapa cadangan untuk kita buat supaya air ni lebih mudah bergerak, supaya dia tak lama bertakung. Tapi sepanjang saya duduk sini, kalau lah penuh depan rumah saya pun rendah juga. Penuh depan rumah saya tu, kalau sehari dah hujan pun dia kering dah. Dia boleh gerak dah. Cuma masalahnya lambat lah. Itulah lambat. Sebab tu pada setiap-tiap tahun kita di MPKK menggunakan duit pengurusan MPKK bersama dengan PAS Cawangan, kita bersih lokal-lokal ni. Guna pitih daripada Cawangan dan juga MPKK, kita bersih. Pasal kita nak minta bantuan daripada agensi memang susah. Biasanya dia tak mau masuk. Kalau lokal-lokal tanah ni dia tak mau masuk.
Dia kalau lokan dia ada dah kontraktor. Tapi kalau lokan tanah ni dia tak buat. Kemudiannya lagi, bila kita dah bersih-bersih ni, barulah air boleh keluar laju sikit. Air boleh keluar laju dan kering cepat sikit lah daripada sebelum-sebelum ni. Tapi keadaan sekarang ni kita tengok, kau ramai dah orang nak buat rumah sini, dah orang nambung banyak belaka dah. Dah akan ada petok-petok rumah yang rendah, dah akan bertakun air. Hak ni tuan rumah kena usaha lah. Macam ke saya utamakan jalan je, pasal kita hujan ni tak lama, dalam sebulan je hak kuatnya. Hak lain tu berat gitu je. Saya usahakan jalan nak keluar masuk tu berbatu dulu kita dalam kawasan rumah kita. Kita buat hak rumah kita. Sebab kalau kita mohon kerajaan dalam kawasan persendirian, dia tak luluh. Pasal duit yang dia nak guna ni adalah duit orang ramai, daripada hasil cukai, daripada hasil perniagaan dia. Jadi untuk orang ramai, kalau kita tambung dalam rumah persendirian, jadi isu lain lah pula, warna istimewa pula dia, orang lain tak dapat, sudah kerja. Jadi kita usahalah rumah kita, supaya rumah kita tu tak tergelam air. Tambunglah batu ke apa benda untuk laluan. Kalau rumah rendah, akak latar tu, tambung lagi latar ke guana. Yalah, tu semua kos. Tapi nak guana, tu rumah kita, untuk keselesaan kita. Baik, mungkin ada juga yang kata kita kena buat lokal-lokal kecil ni sekeliling ni. Boleh juga di atas reserve kerajaan tu. Tapi itulah, bila nak minta, saya memang suka je cadangan tu. Sebab bila ada lokal-lokal kecil, kalau boleh bersambung ke lokal besar ni, insyaAllah laju lagi. Cumanya kos tu lah yang nak dibawa. Dan juga komitmen kerajaan kepada tempat kita ni. Tempat kita ni betul-betul terdesak sangat ke ataupun tak. Kalau terdesak sangat, contoh habis kapung, banjir belaka, nak tahu, tu kira mendesak lah tu. Tapi kalau gini ni tak lagi lah, tak sampai mendesak lah. Ada air takun sikit-sikit tu, tak mendesak sangat lah. Kalau habis kapung, mindah belaka, tu baru mendesak lah. Baik. Dan dia tengok juga kita, keupayaan kita duduk di satu tempat tu macam mana keadaan dia. Jadi masa pilih tapak nak buat rumah tu, kena tengok dah siap-siap rumah tu. Banjir ke tak banjir, kena mikirlah tu. Okey. Jadi lepas tu lagi, apa lagi nak sabar. Jadi saya harap para penduduk boleh melihatlah kembali, tengok apa yang saya tunjuk ni di sini, dan juga macam mana keadaan kampung kita sebenarnya. Tak adalah teruk sangat, biasa-biasa je. Cuma 12 keluarga tadilah yang berada di kawasan betul-betul air. Kawasan 19 keluarga tadi yang berada di betul-betul kawasan air, dan juga kawasan tumpuan air. Tu je lah hak mindahnya. Jadi inisiatif dia mungkinlah akan datang ditinggikan rumah dia ke, tapak rumah dia ke, tengok mana baru boleh selamat rumah. Tapi sepanjang kita pergi tu, mendah, tapi dia kata rumah tak pernah lagi lah sampai cecah latar rumah, pasal rumah kayu rumah tak pernah cecah latar rumah lagi lah. Jadi peralatan-peralatannya masih selamat, dan air pula cepat surut sebab kita berhampiran dengan sungai dan juga alur. Baik, itu saja daripada saya. InsyaAllah saya rasa saya dah terangkan apa yang sepatutnya. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita dapat pencerahan mengenai keadaan kampung kita ni, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.